Nak maju, mari pakai guna petani yang pintar. Sama hujan, kita ramah pakai drone. Assalamualaikum semua pakcik makcik, abang kakak. Nama saya Nur Aini Fatihah. Boleh panggil Aini je. Kat sini saya akan bagi tahu maksud drone. Drone ialah pesawat tanpa juruterbang manusia di dalamnya. Jadi drone ni biasanya dia akan dikawal oleh alat kawalan jauh seperti remote ataupun handphone. Dan drone ni akan dilengkapi dengan sensor, kamera atau muatan lain untuk pemeriksaan dan juga boleh digunakan dalam pertanian. Okey, baiklah. Jadi di sini kita akan bagi tahu bahagian-bahagian drone. Seperti dalam skrin ada motor, propeller adalah kipas, reseptor adalah sensor, kamera, landing gear iaitu tempat landasan mendarat dan nut untuk sambungan kipas. Okay, di sini saya akan beritahu tentang objektif ia untuk meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan drone untuk menyelesaikan masalah cuaca yang ekstrim. Kedua, untuk meningkatkan kesedaran dalam mengaplikasikan drone dalam tumbuhan. Jadi saya di sini akan sentuh tentang drone sayap tetap iaitu fixed wing drone. Jika dilihat pada skrin, bentuknya seperti kapal terbang dan ia sesuai untuk misi jarak jauh dengan meliputi kawasan yang luas. Jadi kebanyakan drone sayap tetap sering digunakan dalam ramalan cuaca. Yang kedua adalah motor rotor drone. Motor rotor drone ni adalah yang paling biasalah dipakai. Dia mempunyai banyak kipas dan pemantauan cuaca jarak dekat. Ia juga berkesan untuk pengurusan banjir. Seterusnya adalah payload drone, aka drone muatan. Kalau tengok dekat gambar tu kan, ada macam dia bawa barang kan. So payload drone mampu membawa muatan yang berat, contohnya racun, baja, instrumen pemantauan cuaca ataupun sensor dan lain-lain. Dia juga ada sistem penstabilan lanjutan sebab dia nak bawa muatan berat kan. So dia kenalah ada benda yang untuk menstabilkan dia. Okey, yang terakhir adalah hybrid drone. Hybrid drone ni adalah gabungan drone sayap tetap dan multi-rotor. Seperti kita tahu, multi-rotor punya ciri adalah berlepas dan mendarat secara menegak, dan ciri drone sayap tetap adalah beralih kepada penerbangan sayap tetap untuk operasi jarak jauh. Jadi drone hybrid ada fleksibel lah untuk berlepas dan mendarat secara menegak dan mempunyai ketahanan penerbangan sayap tetap. Okey, di sini saya akan sentuh sikit tentang fungsi-fungsi drone yang ada. Yang pertama adalah ramalan cuaca. Jadi drone ni dia lengkap dengan sensor dan instrumen pemantauan cuaca. Jadi dia bolehlah kumpul data untuk suhu, kelembapan, tekanan atmosfera dan parameter cuaca yang lain lah. Lepas tu dia boleh menambah ketepatan dalam ramalan cuaca tu. Jadi dia boleh tentukan cuaca tempatan. Yang kedua adalah pemantauan cuaca ekstrim. So dia buat kumpul maklumat tentang cuaca ekstrim, contohnya taufan, puting beliung, ribut. So dia bolehlah jejak laluan taufan tu ataupun banjir sekalipun. Lepas tu dia bolehlah buat keputusan untuk teruskan bertani ataupun tangguhkan dulu. Ketiga adalah pengurusan banjir. So, drone ni bolehlah nilai tahap banjir. Jadi, dia boleh kenal pasti kawasan mana yang risiko paling tinggi untuk kena banjir tu. Yang terakhir adalah kejituan pertanian. Jadi, ia menguruskan apa-apa saja yang berkaitan dengan cuaca dalam pertanian. Dan dia juga memantau kesihatan tanaman. Apabila dia terbang tinggi, dia bolehlah tengok tanaman tu dari segi kesuburan tanaman, dari segi kehijauannya. Okey, sekarang kita berada di slide kelebihan. Jadi kelebihan pertama adalah pandang udara, iaitu dapat data yang unik dan beresolusi tinggi seperti pemetaan atau pemantauan. Jadi growers tu bolehlah tengok dia punya tanaman tu daripada atas, tengok dari segi serangga haiwan, serangga, perosak. Yang kedua, kecekapan dan kurang kos. Jadi drone ni sangat cepat, cekap dan
kos yang rendah dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga, keselamatan dan pengurangan risiko. Jadi boleh tengoklah tanaman tu time banjir ataupun time diserang haiwan perosak seperti lembu atau hinzir. So boleh tengok dulu melalui drone dan boleh mengambil tindakan susulan. Yang keempat, kepelbagaian. Jadi drone ada banyak jenis, saiz dan aplikasi. So boleh pilih drone apa yang bersesuaian dengan tanaman. Okey, jadi di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangannya. So, kekurangannya adalah masa penerbangan yang terhad. Kerana drone ni kita menggunakan bateri. Jadi, bateri mempunyai hayat yang rendah. Yang kedua adalah had muatan. Jadi, had muatan dia terhad dan kapasiti dia pun terhad. Dia boleh bawa certain ada beberapa kilo sahaja. Dan yang ketiga adalah kebimbangan privasi dan keselamatan. Jadi, mungkin masa kita terbangkan drone tu tanpa sengaja, kita tangkap gambar di ruang awam dan peribadi. Yang keempat adalah sekatan kawal selia. Kalau nak ada drone, kena ada lesen. Jadi dia ada peraturan khas data yang tertentu. Jadi kesimpulan yang boleh kita tengok adalah multi-rotor, fixed wing and hybrid senang nak dapat, penerbangan laju, tahan lama, kekurangan dia masa penerbangan terhad, mahal, masih dalam penggunaan, kegunaan periksa udara, pemetaan udara, penghantaran drone dan harga dia adalah multi-rotor yang paling murah. Jadi sekian, terima kasih. Jika ada masa dan ruang kita bertemu lagi. Assalamualaikum.